Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita boleh mula baca Ummul Quran. InsyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dapat bertemu pada malam ini dalam program yang kita insya-Allah susun sama-sama untuk kita membina kekuatan-kekuatan kita, membina kefahaman kita insya-Allah, dan seterusnya kita berusaha untuk sama-sama berada di atas jalan tarbiyah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, pada semalam kita telah pun berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan perkara-perkara yang kita kata penting, berkenaan dengan bagaimana maqam istiqamah, macam mana kita nak istiqamah, macam mana kita nak menanamkan satu perasaan rendah diri kita kepada Allah, dan kemudian daripada situlah bermulanya perjalanan kita. Kerana maksud Islam itu sendiri adalah tunduk ataupun menyerah diri, ataupun kita kata untuk nak menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah, subhanallah, secara ringkaslah. Jadi sebab itulah dia mesti bermula daripada hati. Bila hati kita dapat merasai sifat kehambaan, maka insya-Allah kita akan boleh berjalan, baru kita boleh berjalan menuju kepada Allah. Kalau tidak, kita tak boleh berjalan. Walaupun kita sembahyang puasa, walaupun kita berada dalam suasana-suasana beribadah, tapi kalau kita tidak menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak merasai ketuhanan Allah, dan kita tak merasai sifat-sifat Dia yang maha hebat itu, dengan kita meninggikan diri kita, maka kita tidak akan boleh berjalan kepada Dia. Itu adalah merupakan salah satu syarat awal. Sebab itu dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Abu Sufyan contohnya, Abu Jahal contohnya, Abu Lahab contohnya, orang-orang yang awal, peringkat awal, tidak boleh menerima Islam. Kenapa mereka tidak boleh menerima Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka yakin Rasulullah itu benar, mereka yakin Rasulullah itu tidak berbohong, digelar dengan Al-Amin, dipercayai, orang yang dia percayai. Tapi kenapa tak boleh nak terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tidak boleh nak menerima, sedangkan uslub, cara yang Rasulullah sampaikan itu cara yang terbaik, yang terbaik, tetapi tak terima. Satu sebab yang paling besar ialah apabila hati mereka mereka tidak boleh tunduk kepada Allah. Sama ada tidak boleh tunduk kepada Allah dengan ada tuhan-tuhan yang lain yang dipegang, yang disimpan, ataupun nafsu dia, ataupun dia ada perasaan dengki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengki kepada Rasul ini termasuk dalam nafsu yang menguasai, dendam yang menguasai. Jadi sebab itulah kita lihat kenapa Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kita tengok Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan juga sahabat-sahabat yang lain boleh masuk awal, peringkat awal dia boleh terima dakwah Rasul, kerana hati-hati mereka itu hati yang lembut, yang bersih, yang terbuka untuk tunduk kepada Allah. Jadi bila hati mereka tunduk kepada Allah, merasai mereka sebagai hamba, maka barulah proses iman boleh berjalan, proses akidah boleh berjalan. Kalau tidak, kita duduk dalam suasana-suasana yang kita tak boleh nak terima. Ini perbezaan orang yang duduk di dalam tarbiyah, yang duduk dalam perjalanan salikin menuju kepada Allah itu, dan hati-hati mereka mudah untuk merasai kesilapan, menerima teguran, nasihat,
Kenapa? Kerana memang dia merendahkan diri dia kepada kebenaran Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan cuba membawa diri kita sama-sama untuk melihat beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, yang mana sekarang ini sebenarnya kita katakan bahawa sistem Al-Masih Dajjal, sistem Al-Masih Dajjal itu telah pun berjalan dan mereka menyerang kita. Mereka menyerang kita dengan hebat. Kadang-kadang kita tidak perasan apa yang mereka buat pada kita. Dan Al-Masih Dajjal dengan di belakangnya itu ada iblis. Mereka menggunakan Yahudi dan Nasara untuk nak merosakkan kita. Dia menggunakan sistem Yahudi dan Nasara. Bagaimana yang Allah gambarkan dalam suratul Baqarah ayat 120. Ayat ni mungkin kita pun dah hafaz. Walan tardau ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Allah gambarkan tidak sekali-kali, tidak akan sekali-kali, selama-lamanya, iaitu dari kalangan orang-orang yang Yahudi dan Nasara ini untuk redha dengan kamu. Dia tidak akan sekali-kali akan redha kepada kamu selagi kamu tidak, selagi kita ini umat Islam tidak mengikut jejak langkah sistem mereka, duduk di bawah pengaruh mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya nak baca beberapa hadis. Saya mulakan per hadis. Hadis ni saya bacakan dia punya makna sajalah, sebab kita masa tak banyak insya-Allah. Antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam dan Muslim, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata di akhir zaman. Kita tengok di akhir zaman, kita tengok kualiti kita. Di akhir zaman nanti sesungguhnya kamu itu umat Islam akan ikut jalan-jalan mereka yang terdahulu sebelum kamu. Jadi kata Rasul, di akhir zaman umat Islam akan mengikuti jalan-jalan mereka yang terdahulu sebelum kita, sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, nescaya kamu akan ikut mereka. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah yang kau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa lagi? Jadi yang pertama sekali Rasul gambarkan serangan kepada umat kita hari ini oleh kerana lemahnya mereka itu, maka umat Islam akan mengikuti jejak langkah, mengikuti apa yang diperbuat oleh Yahudi dan Nasara, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Ini hadis sahih. Dalam hadis yang lain yang dilawatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis daripada Imam Bukhari, sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah umat aku mengikuti umat abad-abad yang sebelum mereka. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam kita ni akan mengikuti umat-umat sebelum mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah seperti Rom dan Parsi? Baginda pun bersabda, tidak ada manusia lain selain mereka, Rom dan Parsi. Jadi disebut kat sini, Rom dan Parsi akan menjadi ikutan. Menjadi ikutan. Rom ni apa? Rom ni jumhur ulama-ulama mentafsir sebagai Eropah campur dengan Amerika, yang tu Rom, barat. Parsi, Parsi ni Persian lah, Persian ni Iran lah, ataupun yang kita nampak hari ni antara kuasa besar, kuasa-kuasa besar yang sebelah orang Islam yang nampak hebat tadi adalah antaranya Iran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Hakim dan Ibn Abbas, dalam hadis-hadis daripada Auf bin Malik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Jibril datang memeriksa perkara agama kamu. Demi sesungguhnya kamu nanti akan datang masanya pada akhir zaman, akan betul-betul bersungguh-sungguh mengikut cara hidup umat-umat terdahulu daripada kamu, Yahudi dan Nasara. Maknanya kamu betul-betul akan mengikut sungguh-sungguh, bukan ikut secara sambil lalu sambil lewa, ikut sungguh-sungguh, kata Rasul. Cara hidup umat yang terdahulu sebelum kamu seperti mana sepasang sepatu, sepasang kasut yang ertinya sama. Maknanya kamu membuat sama seperti apa yang mereka buat. Maknanya sepasang kasut punya kita, umat Islam satu pasang lagi ni Yahudi dan Nasara. Maknanya sepasang kasut sama. Apa yang mereka buat, kamu akan buat. Kemudian sejengkal, jika mereka buat sejengkal, kamu akan buat ikut sejengkal. Jika mereka sehasta, mereka berbuat sesuatu, kamu pun ikut sehasta. Jika sedapa,
kamu akan perbuat apa yang mereka lakukan. Sehinggalah jika mereka masuk ke lubang biawak, ataupun lubang dhab, biawak yang sempit pun kamu akan ikut masuk. Dalam hadis yang lain, ada tambahan daripada yang diriwayatkan hadis tadi, ada tambahan, sehingga mereka bersetubuh dengan ibu mereka pun kamu akan berbuat demikian. Sehingga bersetubuh dengan ibu, maknanya berlaku sumbang mahram, pun akan berlaku juga. Dalam hadis yang lain ditambah lagi daripada Ibnu Mas'ud dan At-Tabrani, dia kata kamu akan ikut jejak langkah Yahudi dan Nasara sehingga mereka melewati sekumpulan wanita. Kamu akan mengikuti mereka. Jalan-jalan nampak wanita. Ada salah seorang daripada mereka pergi bersetubuh, berzina dengan perempuan itu, maka kamu pun akan ikut berbuat demikian. Jadi di kalangan mereka akan ada yang berzina. Kita orang berislam pun turut bersama berzina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini semua hadis sahih tuan-tuan, demi kamu akan ikut jejak langkah Yahudi dan Nasara sehingga mereka makan tahi pun kamu akan ikut makan juga. Dan satu hadis sampai dia makan tahi pun orang Islam akan ikut. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya perkara itu akan benar-benar terjadi pada umat aku di akhir zaman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam hadis-hadis ini, bukan sahaja berzina, sumbang mahram, bukan sahaja mengikut apa sahaja yang kita kata kotor, rosak, tetapi dia boleh ikut juga. Sampai peringkat makan tahi pun ikut. Dalam hadis yang lain daripada Imam Ahmad, daripada Sahal bin Sa'id Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini hadis yang sahih daripada Imam Ahmad, kata apa? Demi diriku dalam kekuasaan Allah, Rasul bersumpah dengan nyawa dia, nanti kamu, itu umat Islam, akan mengikuti jalan umat-umat terdahulu daripada kamu, Yahudi dan Nasara, sehingga apa sahaja yang mereka buat, kamu akan ikut buat. Tuan-tuan rahmati Allah, ini antara perkara yang penting. Pada hari ini saya nak mulakan dengan yang ini. Kerana inilah sifat kita hari ini. Umat Islam hari ini. Kenapa kita susah sangat nak bangkit? Kenapa kita susah sangat nak kembali kepada jalan yang asal, yang awal? Kerana ada satu tabiat dalam kehidupan kita. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Masuk lubang biawak, kita pun masuk lubang biawak. Berzina dengan ibu, kita pun berzina dengan ibu. Wa yazbillah min zalik. Yang berzina dengan perempuan di tepi jalan, wa iya min zalik. Makan tahi, semuanya bahkan lebih daripada itu pun diikut oleh umat Islam. Jadi nak sebut kat sini, ini antara empat perkara yang disebutkan bagaimana berlaku pada hari ini. Contohnya, kita kata makan benda yang kotor, tahi. Umat Islam hari ini makan dan minum seperti arak, dadah, rokok, riba dan lain-lain. Ini semua najis. Dia kira sebagai najis tahi. Maknanya arak, dadah tu dia bukan sahaja merupakan suatu yang mengawal pemikiran, tetapi sebenarnya dadah tu dia menyebabkan kita berlaku syirik kepada Allah. Kufur. Sebab apa? Bila kita dah mengikuti, menjadikan dadah sebagai Tuhan, apa dia nak kita buat. Sampai bunuh orang kita boleh buat. Sampai orang dadah ni boleh bunuh orang, boleh curi, boleh buat apa sahaja. Pemikiran je, hati dia dah tak boleh nak keluar daripada ketagihan tadi. Begitu juga dengan rokok. Dalam rokok pun kita nak kena tengok. Rokok ni semua merupakan ajaran Yahudi. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah Allah, cubalah tinggalkan rokok. Kalau boleh tinggalkan rokok. Kita ada bulan Ramadan ni, dalam 2-3 hari akan datang ni, insya-Allah kita berazam niat apa? Bukan sahaja tak nak berhenti menghisap rokok di siang hari, tapi minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang bebas daripada rokok. Terus minta pada Allah dan tanamkan rasa hati kita benar-benar nak tinggalkan rokok. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Jadi banyak perkara-perkara yang berlaku. Contohnya berzina dengan ibu sendiri. Kita mendengar sumbang mahram. Bapa rogol anak, abang rogol adik. Kita lihat hari ini berlaku. Macam-macam berlaku antara sumbang-sumbang mahram yang berlaku dalam rumah tangga, dalam kehidupan orang Islam. Baik. Sejauh mana kita mengikuti sistem Dajjal ni? Sejauh mana kita dah mengikuti? Kita mencuba tengok sedikit sebanyak yang ada di sini. Digambarkan oleh salah seorang penulis dalam bukunya. Siapa namanya? Abu Muhammad Arafah. Saya ambil daripada sini. Dia kata apa? Kita telah menerima sistem teori orientalis dengan pengajian Islam. Orientalis menjadi rujukan kita. Ini dari sudut bidang agama. Dari sudut bidang agama, kita telah melihat umat Islam mula meresapkan
menyerapkan konsep liberal, kompromi dengan agama lain. Liberal, plural, pluralisme, nanti kita akan bincang. Tapi nak sebut sini, sampai peringkat kita dah tak tahu dah. Mana yang baik, mana yang buruk, yang hak dan batil. Tak tahu. Yang kita tahu nilai kita baik buruk je. Yang ini baik, yang ini buruk. Itu kita tahu. Tetapi baik buruk tak diikat dengan iman. Tidak diikat dengan takwa. Tidak diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik tu dia nilai baik. Yang ni baik. Tapi padahal bukan baik. Bukan baik. Kita akan tengok nanti contoh-contoh kemudian lah, insya-Allah. Dan kemudian kita lihat bagaimana juga masjid contohnya. Dihias berlebih-lebihan. Belanja sampai juta nak buat masjid. Sedangkan yang sembahyang sedikit. Kita lebih pentingkan masjid yang cantik indah daripada orang yang datang masjid. Jadi prosesnya proses buat masjid. Bukan proses membina masjid yang boleh menyebabkan orang-orang datang ke masjid. Jadi kita nampak hari ini juga perangai-perangai Yahudi dan Nasara. Berlakunya kasta-kasta dalam masjid. Dalam masjid pun ada kasta. Ini tempat orang yang khusus. VVIP. Ini tempat VIP. Dalam masjid tak boleh ada macam itu. Sepatutnya tak boleh. Tetapi kita ada hari ini. Kalau datang lambat duduk belakang, macam itu. Sepatutnya macam itu. Kan? Kita tengok apa ni sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tak ada tempat ni tempat Rasulullah, ni tempat Sayyidina Umar, tak ada. Tak ada khas. Ini dah tengok masjid hari ini pun dah ada kasta. Dilakukan doa-doa di majlis-majlis yang karut. Majlis tu majlis maksiat. Tapi dimulakan Fatihah, dimulakan doa. Dimulakan dengan doa. Ini semua dari bahagian agama. Semua pakat sama berlaku. Di bidang adat resam pula, di bidang budaya pula, pergaulan bebas. Kita tak rasa salah pergaulan lelaki perempuan. Menjadi amalan budaya kita. Tidak ada kita kata batasan. Tidak ada batasan. Bergaul macam biasa. Menerima model-model pakaian wanita yang menendahkan aurat. Ini bahagian kita nampak orang pakai benda yang terbuka aurat, kita rasa biasa. Hati kita rasa biasa. Fikiran kita kata biasa. Ini antara perkara-perkara yang kita dah ikut dah. Kalau dulu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kan sampai peringkat tundukkan pandangan dia. Ada satu kisah seorang sahabat, saya tak ingat nama dia. Di Madinah. Dia berjalan-jalan, kemudian dia ternampak seorang wanita, seorang isteri kepada sahabat dia di rumah. Dia ternampak, mungkin ketika itu dia tidak pakai tudung, tidak tutup aurat lah mungkin. Dia ternampak. Maka dia terpikat dengan wanita tersebut. Padahal wanita tu kawan dia. Dia ternampak. Dia tengok dan kemudian hati dia terpikat. Kemudian selepas tu dia terasa seperti, yalah dia dah nak kepada perempuan tersebut. Akhirnya dia sedar. Sebelum apa dia sedar? Dia lari pergi ke gunung, naik gunung. Malu nak jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru tertengok macam itu, baru terasa. Padahal orang itu adalah wanita itu isteri kepada sahabat dia. Baru terasa je, dia dah lari dah. Siapa nama dia saya tak ingat. Nanti saya ingat saya beritahu. Sehingga akhirnya Rasulullah tanya dia, mana sahabat ni? Mana sahabat ni? Ini sahabat-sahabat zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kita. Kalau pakainya tutup-tutup semua, kita rasa macam ni kolot dah dan sebagainya. Jadi kita di bidang adat resam pergaulan pun kita. Kemudian kita mengadakan majlis kenduri kendara yang diiringi oleh perkara-perkara yang haram. Ada muzik-muzik yang haram dan sebagainya. Meniru upacara-upacara. Menyambut hari jadi, meniup lilin, potong kek sebagainya. Jadi kita tiru barat. Mengadakan penyambut tetamu daripada kalangan wanita-wanita. Ada majlis, kena ada pelayan-pelayan wanita. Memberikan hak kepada laki-laki sama dengan perempuan. Tak ada kecuali. Perempuan laki sama je hak dia. Dia tidak ada perbezaan. Maknanya yang perempuan bahagian perempuan lah, yang laki bahagian laki. Kan? Tapi sama aja. Budaya mempamerkan hadiah. Bantuan kebajikan. Kita bagi hadiah, kita pamer-pamerkan. Ini contoh. Ini antara daripada adat resam. Dalam rumah tangga pula contohnya, rumah tangga tidak lagi berwajah seperti rumah tangga seorang Islam. Rumah tangga pula ada macam-macam dalam dia. Berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah dengan pelbagai pelabut. Menghiasi dinding rumah dengan gambar-gambar wanita, makhluk-makhluk yang bernyawa, makhluk-makhluk yang tak sepatutnya. Meletakkan patung-patung, ada patung pula dan sebagainya. Jadi kita lihat ini banyak perkara yang dah berlaku. Bidang pendidikan. Hari ini berlumba-lumba menuntut ilmu. Tetapi untuk keduniaan semata-mata. Mengenepikan aspek-aspek iman, agama. Mengejar nilai ekonomi. Bila belajar, kenapa belajar? Supaya saya dapat pandai, supaya boleh kerja, dapat duit. Itu nilai-nilai yang dunia. Bukan lagi
belajar nak cari kebenaran. Bukan lagi belajar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Berdasarkan iman dan takwa. Bukan. Jadi ini semua adalah nilai-nilai Yahudi dan Nasara. Kalau kita tengok contohnya, bidang kenegaraan, kita menerima fahaman-fahaman daripada mereka. Demokrasi, ala Zionis, nasionalis, sosialis, yang mana urusan politik ini diuruskan dengan yang terpisah daripada takwa, terpisah daripada Islam. Menolak undang-undang Islam, menolak pula undang-undang Islam contohnya. Jadi ini banyaklah. Memuja pembesar-pembesar. Kalau pembesar tu kita puji sampai kita kata macam Tuhan lah. Macam itu. Ini antara perkara-perkara yang berlaku lah. Banyak lagi nak sebut kat sini tentang sebenarnya kita dah mendalam. Kalau kita nak mendalami lah, memang kehidupan kita ni banyak. Banyak kehidupan kita ni yang sebenarnya telah pun berada di bawah pengaruh mereka. Jadi ini semua serangan. Serangan dari sudut fikiran, serangan dari sudut hati. Maka macam mana peringkat-peringkat serangannya? Kurang-kurang ada 4 peringkat. Kita tengok serangan-serangan daripada Yahudi dan Nasara. Yang pertama sekali, mereka telah menggunakan dipanggil tashkik, iaitu kita diberikan, timbulkan satu perasaan ragu-ragu. Perasaan superficial. Maknanya dia memperlekehkan akidah, memperlekehkan Al-Quran. Kempen supaya kita Islam ni meninggalkan kononnya kuno lah, kita kata ketinggalan zaman lah dan sebagainya, menimbulkan keraguan. Nombor 1, dia menimbulkan keraguan. Jadi anak-anak kita pun ragu-ragu nak pakai kopiah, ragu-ragu. Satu yang pelik pakai kopiah. Sekarang ni mungkin tak pelik, masa dulu awal-awal pelik kan. Sekarang ni masih lagi juga pakai jubah pun kata gitu juga. Satu yang kita rasa benda yang nak pakai tak pakai, sesuai tak sesuai, contoh Tapi kalau pakai pakaian barat, anytime, anywhere. Yang kedua, tashwih. Dia satu gerakan untuk menghilangkan kebanggaan kepada Islam. Yang pertama, dia timbul keragu-ragu. Hati kita ragu-ragu, akal kita berfikir ragu-ragu. Yang kedua, dia menimbul satu gerakan menghilangkan rasa bangga, izzah dengan Islam. Izzah dengan Islam. Dia buang izzah. Kita izzah dengan apa? Izzah dengan barat. Islam ni inferior. Islam ni rendah. Makan pakai tangan dalam dulang ni kira kolot, kotor dan sebagainya. Makan apa ni, pakaian-pakaian yang barat ni kita kata izzah. Kalau pakai pakaian yang Islamik sikit, yang menutup aurat, ini kolot. Jadi kalau sampai sekarang ni nak tutup aurat pun, tudung dan sebagainya kena ikut barat juga. Kena ada unsur-unsur kita kata izzah dengan barat tadi. Yang ketiga ialah gerakan untuk mencairkan, dilution of culture and thought. Dia mencairkan budaya, pemikiran, budaya merasai, iaitu dengan dia mencampur adukkan yang kafir dengan yang Islam. Kafir Islam dicampur aduk. Ini yang ketiga ni, dia campur aduk. Yang ini Islam tapi dicampur dengan yang bukan Islam. Ada banyak. Ini benda ni kalau nak urai panjang lah Jadi saya tak nak ambil banyak masa sangat. Saya nak ambil ada benda lain yang lebih besar. Cuma saya nak ceritakan pada tuan-tuan sekalian bahawa kita sekarang ni sedang diserang. Kita tak perasan, tak rasa pun. Sebab itulah serangan yang dibuat ni oleh mereka disebut dari sudut ghazwa fikr, serangan-serangan fikir, pemikiran, serang-serang hati, yang menjadi kriteria utama dalam serangan mereka, kita tak rasa. Kita tak rasa kita kena serang. Kita tak rasa. Kita mengutamakan kerja lebih daripada solat. Sampai tertinggal solat. Itu kita tak terasa. Tak rasa salah pun. Kadang-kadang tak solat langsung. Kita mengutamakan budaya membaca internet, berita, sebagainya lebih daripada baca Quran. Kita tak perasan pun benda itu salah. Salah. Tapi kita tak perasan. Kita ingat okey. Ini adalah budaya-budaya serangan. Yang kita diserang, kita tak rasa dan kita tak perasan. Kenapa? Kita telah dibutakan hati-hati kita. Kita telah dibutakan mata-mata kita. Kemudian yang keempat ialah peringkat taghrib, iaitu terus dibaratkan, pembaratan. Terus jadi orang barat. Terus jadi orang barat. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, tipu daya ini kalau saya nak cerita panjang banyak. Kita akan cerita satu masa bila kita cerita tentang Dajjal nak keluar, bagaimana mana serangan-serangan ini kita akan cerita. Termasuklah semalam kita bincang pasal perpecahan. Termasuklah dalam perpecahan bukan saja kepimpinan siasah, kepimpinan politik yang diserang, kepimpinan agama pun diserang juga. Saya bawa satu contoh tuan-tuan.
Kadang-kadang timbul satu masalah kita. Apabila orang Islam terlalu berkeras dengan orang Islam yang lain. Terutamanya bahagian-bahagian ibadah. Bahagian-bahagian kita sebut bahagian-bahagian fiqh ni. Terutamanya. Timbul. Kita kata ini bid'ah. Ini dalalah. Ini sesat. Contoh. Betul. Tuan-tuan cuba refer. Satu, tuan-tuan boleh tengok di internet. Confession of a British Spy. Cuba tengok. Dia boleh download PDF pun. Confession of British Spy and British Enmity Against Islam. And Memoirs of Mr. Hamper. Mr. Hamper. H-E-M-P-H-E-R. Tuan-tuan boleh tengok ni. Panjang lah nak baca. Tapi saja ringkas dia. Apa dia yang dia buat. Dia ni belajar tentang Islam daripada Spanyol. Spain. Dia belajar ketika di sana, di Andalus. Kemudian dia menghafal kitab-kitab. Dia menghafal, kita kata ayat Quran. Dia hafal ayat Quran. Dia hafal kitab-kitab. Dan kemudian akhirnya dia telah mendekati tokoh-tokoh ulama. Yang antara tokoh ulama yang terkenal di negara Arab, di Jazirah Arab. Kalau saya cakap malam ni, ramai yang melenting lah. Ramai yang melenting. Tetapi itu perancangan mereka. Sehingga melahirkan orang yang keras. Dengan sama-sama Islam ni keras. Hanya kerana janggut sanggup mengkafirkan. Kerana janggut. Kerana janggut boleh kafirkan. Apa lagi yang lain-lain? Jadi nak sebut kat sini. Sebenarnya confession daripada British Spy. Mr. Hamper. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam tu. Saya nak suruh tuan-tuan tengok. Cari ini. Daripada situ, maka lahirlah satu puak dalam Islam yang keras dengan orang Islam. Sampai melahirkan kumpulan yang dipanggil Salafi Takfiri. Salafi Takfiri. Salafi yang konon-kononnya nak kembali kepada Salafus Saleh. Kembali kepada zaman sahabat dulu. Tetapi takfiri yang mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang. Sehingga berlakulah pembunuhan. Mereka membunuh. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dibunuh. Ulama Sunni dibunuh. Ulama Syiah pun dibunuh juga. Memang dibunuh. Ulama Sunni pun dibunuh. Ini berlaku di Iraq. Bermulalah ISIL pada peringkat awal. Kemudian ISIS. Sekarang dah jadi IS. Ini bermula daripada pahaman-pahaman keras begini. Yang bermula daripada sini. Dan spy British ni dah buat confession. Dia cakap dah. Dia dah cerita dah. Aku dah buat sekian. Dan dia buat benda ni sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah. Dia cerita ni tak ada kebimbangan pun. Kerana dia dah tahu dah dia boleh menang. Tuan-tuan, yang kita boleh tahu perancangan mereka ni. Dia dedahkan kitab-kitab dia, buku-buku dia sebagai tu. Yang pertama sekali, dia dah confident dia boleh menang. Sebab tu dia dedahkan. Kita tahu pun strategi dia. Dajjal nak keluar macam mana? InsyaAllah saya akan cerita Dajjal nak keluar macam mana. Strategi mereka. Tapi kita oleh kerana nak bulan Ramadan ni, kita tangguh dulu cerita pasal tu. Dan bagaimana Al-Mahdi akan mendapat bantuan daripada sebelah timur. Sebab ada satu soalan daripada kawan kita. Bagaimana berkenaan dengan Bani Tamim. Mahdi dan Bani Tamim. Tamim. Ada seorang ustaz di Malaysia kata Tamim tu maknanya tanah Melayu. Betul ke tanah Melayu? Ada seorang ustaz cakap tanah Melayu. Bani Tamim ni Bani orang Melayu, tanah Melayu. Hadisnya ada insya-Allah. Nanti saya akan sentuh. Sabar. Kita akan sentuh tu. Macam mana kaum daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah Ali juga yang akan melahirkan Bani Tamim. Hadisnya ada. Dia akan pergi. Tapi betul tak Bani Tamim ni orang Melayu? Nanti saya akan cerita kemudian. Ramai orang sebut sampai Tamim tu jadi tanah Melayu. Jadi ini suatu yang kadang-kadang kita rasa macam betul tak betul ke. Tapi insya-Allah dia banyak hujah dia. Tapi saya akan ceritakanlah. Tapi nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah SWT, mereka telah merancang sehingga kita terperangkap dengan sistem dia. Kita tak perasan kita sedang bermimpi dengan mimpi-mimpi Yahudi. Kita tak perasan kita sedang bercita-cita dengan cita-cita Nasara. Cita-cita orang Nasrani. Cita-cita orang Yahudi. Cita-cita kita. Hajat kita. Kita tak sedar.
Kita sedang bermimpikan Yahudi, bermimpikan Nasrani, mengikut mereka satu. Kita tak perasan. Hidup kita hidup bersama-sama dengan sistem yang mereka nak, kita tak perasan. Sebenarnya kalau kita nak cerita panjanglah tentang tu, insya-Allah saya akan cerita bit by bit berkenaan dengan Mahdi. Saya akan cerita sikit nanti. Sebab malam ni saya dah beritahu dengan tuan-tuan, saya nak sama-sama dengan tuan-tuan untuk kita melihat satu aspek Mahdiyin tadi, orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Macam mana kita nak bebas daripada sistem ni? Macam mana kita nak bebas daripada serangan ini? Sehingga menyebabkan hari ini kita tak perasan kita diserang. Kita tak perasan kita dah kena peluru. Dah cedera parah dah. Iman kita dah cedera parah dah. Hati kita dah cedera parah dah. Silap-silap sakit, silap-silap mati. Wa'iyyazubillahi min zalik. Silap-silap mati kita. Hati kita dah mati. Silap-silap. Apa bukti hati mati, tuan-tuan? Bila kita tak mau mendengar langsung tazkirah. Tak mau mendengar langsung Quran. Kita melihat Quran sebagai sesuatu yang berat dalam hidup kita. Itu tanda mati dah. Kalau anak-anak kita tak mau langsung dengan Quran, kita kena cari jalan supaya hidupkan semula hati dia. Tak mau langsung dengan hidayah Allah. Tak mau. Bila sebut hidayah Allah ni, sebut ceramah ni, sebut bukan ceramah lah, kita kata sebut Islam lah. Dia tak boleh. Tak boleh. Panas. Kemudian, apa tanda hati kita sakit? Hati kita cedera. Akibat diserang oleh senjata-senjata sistem-sistem tadi. Ada banyak sistem. Sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem agama, sistem iman, sistem ibadah. Banyak sistem. Dalam kehidupan kita yang mengelilingi kita ni, dia menyerang sehingga kita tak rasa. Apabila hati kita tak rasa, tak sensitif, fikiran kita tak sensitif dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak boleh rasa dah. Nak ikhlas, tak boleh nak rasa ikhlas. Susah nak ikhlas. Kalau kita buat sesuatu, mesti ada untung nak dapat. Untung. Untung apa? Untung dunia. Mesti ada, mesti nak. Paling kurang kita nak orang sebut nama kita paling kurang. Sebab tu kita bila kita sedekah tu kita nak sebut kat orang, aku buat, aku bagi ni, aku bagi. Paling kurang hati kita nak hajat kepada dunia. Jadi saya sebut sini hati kita sebenarnya sakit. Tak rasa keistimewaan ikhlas, tak rasa. Keistimewaan bersyukur pada Allah, tak rasa. Khusyuk, tak rasa. Ini hati. Akal pula tak boleh kesan yang mana al-haq dan batil. Yang ni betul ke tak betul ni? Yang ni betul ke ataupun syubhat ke? Tak boleh nak kesan. Kita tak sensitif. Itu antara tanda-tanda akal kita juga sakit. Hati kita juga sakit. Makna sakit ni diserang. Sehingga kita tak boleh sensitif. Kita menangis tengok orang buat maksiat. Apa tanda menangis tengok buat maksiat? Tu kita tengok cerita Hindustan. Kita tengok cerita Hindustan, sedih, scene sedih, kita menangis. Tapi dia bermaksiat depan kita, kita tak perasan dia maksiat. Kita perasan hati kita sensitif. Memang kita sensitif hati kita, tapi kita tak nampak yang benar tadi. Ataupun hati kita seronok dengan benda yang maksiat juga. Jadi ini contohlah, contoh. Jadi sebab tu tuan-tuan, macam mana cara? Macam mana nak memerdekakan hati kita, diri kita daripada sistem Al-Masih Dajjal ini? Maka kita nak kena faham, inilah topik yang kita nak bincangkan pada malam ini. Macam mana kita nak membebaskan diri kita daripada penyakit-penyakit ini. Maka hakikat merdeka, hakikat kita bebas daripada sistem serangan Al-Masih Dajjal ini, cara kita nak membebaskan perhambaan sesama makhluk, pertama sekali dengan kita membersihkan hati kita. Yang pertama sekali kita kena bersihkan hati kita. Sebab itulah Allah gambarkan kepada kita bahawa hati itu adalah merupakan raja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, mengubah daripada buruk kepada baik, melainkan apa yang diubah dalam.
Begitu juga bagaimana cara kita berfikir. Dia bermula daripada dalam. Sebab itulah tuan-tuan, siapakah dia orang yang cerdik? Ulul albab. Siapakah orang yang cerdik? Orang yang cerdik bukanlah orang yang ada PhD dan ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi. Tapi hatinya kering daripada iman. Ilmu tinggi. Kalau berbincang tu boleh keluar macam-macam. Hujah-hujah dia. Dan hujah-hujah dia memang berilmu. Bernas. Tapi hati kering daripada iman. Hati kering daripada takwa. Kering daripada perasaan-perasaan bersama Allah. Kering. Otaknya berkilat. Otaknya berkilat. Boleh belajar sampai buat teori yang luar biasa. Tapi hatinya kering. Hatinya kering. Bila hati kering daripada iman, kering daripada kekuatan tadi, maka pada masa itulah otak yang berkilat akan digunakan untuk sesuai dengan nafsu dia. Sebab hati telah dikuasai oleh nafsu. Jadi sebab itulah cara untuk membebaskan perhambaan kepada sesama makhluk. Cara untuk kita menyelamatkan diri daripada serangan-serangan sistem Al-Masih Dajjal, yang pertama, kita kena bersihkan hati kita. Dan membersihkan hati itu tidak lain dan tidak bukan. Dan kuncinya ialah kita mengingati Allah. Hati perlu diikat dengan Allah. Hati perlu ada zikrullah. Apa maksud zikrullah? Zikrullah ni bukan hanya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi hakikat dia boleh bersama dengan Allah. Dia boleh merasai kewujudan Allah, kekuasaan Allah. Dia boleh merasai sifat-sifat Allah. Dia boleh merasai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan dia. Hati boleh rasa. Ya, sebab itulah berkata Said Hawa rahimahullah dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah. Dia kata apa? Dalam perjalanan menuju kepada Allah, dalam perjalanan untuk kita mentarbiah diri, kita perlu kepada dua perkara. Zikir wal fikr. Berzikir dan berfikir. Dua ini adalah perkara yang paling asasi dalam mana-mana aktiviti, program yang ada di dalam tarbiyah. Program yang ada dalam ibadah. Dua benda ni. Yang pertama zikrullah. Yang kedua berfikir. Tafakkur. Jadi dua ni tidak boleh dipisahkan daripada program. Daripada aktiviti ibadah. Ataupun segalanya. Sebab itulah kita lihat. Tanpa dua ini, kita tidak akan ada kekuatan. Kita duduk dalam satu kelas. Kita boleh bincang benda yang hebat-hebat. Teori yang hebat-hebat. Islamik dan sebagainya. Ekonomi Islam lah, politik Islam lah, sejarah Islam lah, kita kata macam-macam lah kita sebut. Tapi hati kita kering daripada iman. Maka dia tidak akan menyelesaikan masalah. Maka jadilah politik Islam, politik untuk kepentingan diri. Jadilah ekonomi Islam, ekonomi untuk kepentingan diri. Maksudnya kepentingan nafsu. Jadilah sistem pendidikan yang sesuai dengan nafsu dia. Sebab jiwa tadi tidak diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita kena latih dengan zikrullah. Sebab tu ulul albab, dia bukan bermula dengan berfikir. Ni kita silap. Orang yang cerdik dalam Islam, ulul albab. MRSM ulul albab. Dia bukan bermula dengan berfikir. Dia bermula dengan berzikir. Sebab tu Allah gambarkan suratul Imran yang kita baca sebelum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkar ila akhir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, terdapat tanda kepada orang-orang yang cerdik, ulul albab, orang yang cerdik, orang yang hidup akalnya, yang hidup hatinya, orang yang boleh berfikir. Orang yang istimewa. Bukan orang biasa ni. Ulul albab. Orang yang membuka pintu-pintu hikmah. Orang yang boleh sampai kepada Tuhan dia. Orang yang cerdik. Siapa dia? Allah gambarkan. Allazina yazkurunallah. Mereka lah orang-orang yang mengingati Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring.
wa yatafakkar, kemudian baru dia berfikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya apa yang kau jadikan, apa yang berlaku di hadapan dia, tidak ada satu pun yang sia-sia. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada azab. Maka dia pun bertaubat, bersihkan diri dia. Jadi kita lihat dia bermula dengan berzikir. Allah gunakan perkataan yazkurunallah. Berzikir. Kemudian yatafakkar, berfikir. Baik. Jadi kita tengok dalam tarbiyah, hati perlu diingatkan dengan Allah. Itu maksud zikir. Hati perlu diikat dengan Allah. Itu maksud zikir. Hati perlu merasai. Hati ni peranan dia merasai. Hati ni nak merasai. Merasai macam mana nak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk kita melatih zikir ni, maka ulama-ulama buat huraian panjang. Yang pertama, setiap ibadah mesti ada mengingati Allah. Itu dia punya apa? Dia punya kunci dia. Kita solat. Wa aqimis salata li zikri. Allah perintahkan, dan dirikanlah kamu solat untuk mengingati aku. Jadi sembahyang ni sebenarnya nak ingat Allah. Bukan sembahyang ni nak ingat apa yang berlaku di luar daripada sembahyang. Tapi tiba-tiba kita sembahyang mengingati yang lain. Itu maknanya kita telah ditawan hati kita. Baik. Maka pada malam ni kita nak tengok macam mana nak membebaskan diri kita. Proses nak membebaskan kita dari serangan-serangan yang saya sebut tadi. Pada awalnya, zikir itu dilakukan secara lisan. Kita kena latih diri zikir ini dengan lisan, dengan lidah. Awal. Ini kita kena faham. Pada awal zikir dengan lidah, dengan menyebut namanya, nama Allah berulang-ulang. Kadang-kadang kita sebut dengan nyaring. Nyaring ni maknanya kita dengar lah. Jangan pula kacau orang. Sebenarnya kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula-mula dengan lidah. Lidah dulu. Ini latihan. Latihan untuk zikrullah. Kita akan tengok, kita akan takjub dengan zikrullah ni nanti. Sebagaimana digambarkan hadis yang saya baca semalam. Tidak ada ibadah, tidak ada amal, tidak ada perbuatan yang lebih besar daripada zikrullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pergi berperang, dia berlawan dan dia terbunuh, dia syahid. Tidak boleh nak kalahkan zikrullah. Dan zikrullah ni apa maknanya? Bukan hanya zikrullah dari sudut lisan tadi, tapi maknanya zikrullah dia bersama dengan Allah. Satu perasaan syu'ur ma'iyatullah, kata Al-Ustaz Mustafa Masyhur rahimahullah. Yang dikata, Al-Syekh Mustafa Masyhur kata, asy'ur, satu perasaan ma'iyatullah, rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ni ialah satu perasaan. Tapi dia bermula dengan lidah. Lidah mula dulu. Kemudian dia kata, pada awalnya zikir ini kita menyebut dengan lidah. Berulang-ulang. Melafazkan dengan nyaring, kita boleh dengar. Orang sekitar pun mungkin dengar juga apa yang kita baca. Maka ketika ingatan telah mantap, kita dah mula ingat tadi tu, maka zikir berlangsung dalam hati. Maka mulalah hati ikut. Dan menjadi bahagian daripada batin. Menjadi bahagian daripada batin. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablih laminad dhalin. Dan berzikirlah kamu, ingatlah kepada Allah dengan menyebut sebagaimana yang telah diberikan hidayah kepada kamu, sebagaimana yang telah ditunjukkan cara dia kepada kamu, dan supaya kamu tidak tergolong daripada orang yang sesat, ad-dhalin, orang yang sesat. Jadi zikir kepada Allah ni, lidah bermula, hati mengikut. Ini peringkat awal. Kalau peringkat yang lama, bila kita dah lama, ni saya sebut dulu. Sampai satu peringkat lama ni, ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, orang yang al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dia ada dua. Satu muqarrabin yang dekat, satu wasili dengan sampai. Orang yang al-muqarrabin, zikir dia bukan lagi lidah, hati. Zikir dia hati dulu. Hati, kemudian lidah ikut. Maknanya hati dia hidup lebih daripada fizikal dia. Ini orang yang al-muqarrabin. Macam mana nak sampai situ? InsyaAllah kita tengok. Orang muqarrabin ni,
Hati dia akan berzikir. Contohnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka lidah dia akan ikut, la ilaha illallah. Yang sebut di lidah tu, sebab hatinya dah cakap dulu. Kita lidah dulu. Kita baru nak belajar ni, baru nak mula kita lidah dulu. Tapi orang yang dekat dengan Allah sampai satu peringkat, Allah bagi cahaya dia. Sampai peringkat hati lebih hidup daripada fizikal. Hati lebih kuat daripada fizikal. Hati ni raja, sepatutnya dia kuat. Tapi hari ni hati tu dah mati, dah lemah, dah sakit. Tak kuat dah, fizikal. And orang yang munafik, fizikalnya kuat. Hatinya lemah. Orang mukmin, fizikalnya lemah. Hatinya lebih kuat daripada fizikal. Tapi kita perlu sampai tahap al-muqarrabin ini, dia gambar kepada ulama kita. Kita perlu mulakan dengan lidah. Maka zikir kepada Allah, dia akan membawa kita kepada satu tingkatan kita sedar. Kita akan ada kesedaran dan keimanan yang tertentu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar kepada kita, zikirlah dengan kalimah la ilaha illallah. Mulakan dengan kalimah la ilaha illallah. Baik. Jadi pada peringkat awal disebut kat di sini, yang pertama sekali, lidah akan berbunyi. Lidah sebut dulu. Dan kemudian peringkat seterusnya, dia akan mengalir ke dalam dirinya. Turun ke hatinya. Maknanya hati pun sebut juga. Ini peringkat awal. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati pun sebut la ilaha illallah. Hati sebut, hati sebut. Jangan hati tak sebut, hati sebut. Ini maksud menghadirkan hati. Hati sebut sama. Baru dia ada kekuatan, baru dia sampai kepada sasaran dia. Sampai kepada sasaran. Dan kemudian selepas itu, dia akan semakin jauh. Dia akan pergi kepada roh. Lepas hati, dia akan pergi kepada roh. Roh maknanya apa? Seluruh badan, tubuh badan kita. Hati, dia berzikir, akhirnya dia akan pergi kepada roh. Maknanya setiap zahra, setiap atom, setiap urat saraf, setiap anggota akan berzikir. Ini peringkat-peringkat dia. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dan seterusnya semakin jauh. Sehingga sampai ke bahagian yang paling rahsia. Bahagian yang tersembunyi. Yang paling tersembunyi daripada tersembunyi, dia akan mendalam. Sebab hati kita digambarkan oleh para ulama kita, dia ada lapisan-lapisan. Dia bukan sekeping macam itu. Dia ada lapisan. Dia ada 7 lapisan. Hati itu dia ada 7 lapisan. Yang paling dalam sekali. Maka apabila sampai kepada peringkat yang tersembunyi, paling sembunyi dalam, yang ini hanya Allah yang maha mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Tak sampai. Syaitan tak boleh nak goda dah. Orang yang telah berzikir sehingga sampai ke peringkat hatinya yang dalam tadi, maka pada masa itu syaitan pun tak boleh nak masuk, tak boleh nak kacau dia. Ini peringkat para rasul, para anbiya. Dan syaitan tak boleh masuk. Dan para ansarullah, dan awliyaullah, orang yang rapat dekat dengan Allah, yang memperjuang agama Allah, yang memahami proses tarbiyah, dan pada masa itu syaitan pun tak boleh nak masuk dalam hati dia. Dan di sinilah kita lihat bagaimana zikir yang diucapkan dengan perkataan itu akhirnya akan membawa kepada yang lain. Tapi kita kena faham, apabila kita boleh berzikir pada Allah, berzikir nyebut nama Allah dengan lidah, tapi hati tak boleh sebut. Lidah aja. Anda peringkat awal, lidah dulu. Maknanya apa? Maknanya hati kita lalai pada Allah. Hati kita lupa pada Allah. Sebab tu kita kena latih lidah dan hati. Hati kena sebut sama. Kalau kita sebut lidah saja, kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hati tak ada rasa apa-apa. Hati menerawang. Maka sebenarnya kita lalai. Jadi zikir mesti dengan lidah dan dengan hati. Ini kekuatan orang yang ada di akhir zaman. Kita nak lawan Dajjal ni, dia akan attack hati kita. Sebab tu sistem dia akan attack hati kita. Hati kita dia attack. Sebab tu kita boleh melihat orang tu boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang tapi dia boleh main judi. Dia boleh bermaksiat. Dia boleh sembahyang tapi dia boleh bermaksiat. Satu hari dia sembahyang, satu hari dia maksiat. Kenapa? Sebab hati dia lalai. Hati tak hidup. Syaitan dia bukan attack lidah. Syaitan attack hati. Kita boleh sembahyang. Ada orang boleh sembahyang. Ada orang boleh puasa. Ada seorang kawan saya, tak payah sebut namanya. Dia kata, saya ingat lagi masa saya belajar dulu kat MRSM, dia sebut, dia kata, abang aku ni, dia kata,
Puasa tapi buka puasa dengan arak. Buka puasa dengan arak, minum arak. Buka puasa dengan arak. Semua gelak. Kan? Macam mana ni gelak semua? Kita yang gelak pun tak betul sebenarnya. Masa tu budak-budak lagi. Saya dengar. Kita tak terasa lah. Tapi sekarang ni, hairan. Macam mana orang tu boleh semayang tapi dia boleh buat maksiat. Macam mana dia berzikir, baca Quran tapi dia boleh buat maksiat. Sebab yang hidup hanya fizikal, hati tak hidup. Hati tidak disentuh. Bila hati tidak disentuh, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan menjadi kuat. Dia tidak akan menjadi satu benteng. Jadi sebab itulah yang pertama sekali kita boleh melihat seseorang itu boleh berzikir dengan kuat, tetapi apabila hatinya lalai, maka sebenarnya dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia semayang, dia puasa. Sebab tu kita kena latih menghadirkan hati ketika berzikir. Dan apabila sampai satu peringkat, hati kita akan lebih berzikir lagi daripada lidah kita. Maka inilah digambarkan sebagai pergerakan perasaan. Maknanya bila hati kita dah mula disentuh dengan nama-nama Allah, perbuatan Allah, nanti saya akan cerita lagi dia punya proses sekejap lagi, kan? Maknanya hati kita dah mula ada perasaan. Hati kita dah mula ada perasaan dengan Allah. Macam kita lah. Kita tak kenal seseorang tu, kan? Tetapi bila kita kenal dia, kan, tiba-tiba kita rasa suka kat dia pula. Ada perasaan suka kat dia. Kita rasa sayang kat dia. Lalah kita berpinang dia. Jadilah isteri kita, suami kita. Ada perasaan. Sekarang ni, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mengakulah diri kita. Kita ada rasa tak? Perasaan kita ada tak dengan Allah? Kalau ada pun tak banyak lah agaknya, tak kuat. Kalau yang kuat, Alhamdulillah. Kalau yang kuat, Alhamdulillah. Ada di kalangan kita mungkin dah lama dah, kan? Alhamdulillah dah rasa sayang ke Allah. Alhamdulillah, itu satu anugerah Allah. Tapi nak sebut sini, prosesnya macam itu. Jadi hati ini akan, apabila hati telah mula berzikir secara senyap, maknanya lidah kita mungkin makan. Lidah kita mungkin bercakap dengan orang, tapi hati kita dah sebut la ilaha illallah. Ataupun hati kita sebut ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Malik. Hati kita dah mula sebut. Hati kita, bukan lidah. Lidah duk cakap dengan orang. Lidah duk makan, tapi hati kita dah sebut Allahu, 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 Allah. Hati kita. Maka ketika itu, hati kita akan menggerakkan perasaan dia. Maka hati itu dah mula ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita dah mula kenal Allah lah. Kita dah mula ada cahaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah mula kita rasai. Dan zikir dengan hati ini adalah dengan cara merasakan dalam hati kita tentang kenyataan dua perkara yang kita nak kena tengok. Zikir dengan hati ini, macam mana maksud zikir dengan hati ini? Ialah zikir dengan hati ini ialah apabila kita mula merasai dua sifat Allah. Dua sifat Allah yang besar. Yang pertama, kita merasai sifat keperkasaan. Kehebatan Allah, Al-Jalal. Sifat Al-Jalal. Allah ni maha hebat. Maha perkasa. Bila hati kita merasai, bukan tahu, tahu beza. Tahu akal kita, ilmu kita. Hati kita rasa. Al-Jalal. Allah yang maha perkasa, yang maha besar, maha hebat, maha agung. Yang kedua ialah Al-Jamal. Allah yang maha sempurna, maha indah, maha elok. Ni dua. Yang pertama Al-Jalal. Saya nak ulang pada mereka yang pernah ikuti kuliah saya. Kita kena hayati ni betul-betul. Maknanya apabila kita berada dalam kehidupan kita ni, ada dua perkara yang akan tersembunyi dalam hati kita yang menyebabkan kita mula mengenal Allah. Hati kita mula kenal Allah. Yang pertama sekali, sifat Allah Al-Jalal. Sifat Allah Al-Jalal. Dan apabila sampai ke peringkat ini, hati kita boleh merasai sifat Allah yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha besar. Al-Jalal. Dialah raja, dialah yang punya kesempurnaan. Dan juga kita boleh merasai sifat Allah Al-Jamal, yang maha elok, maha indah. Maka
Dalam Quran, Allah menggambarkan, kan, kita telah berada di satu tempat. Allah telah memasukkan al-haq, kebenaran, al-haq dalam hati kita. Hati kita sudah mula mengenal al-haq. Dia bukan lagi menipu dah, bukan lagi munafik dah. Bukan lagi munafik dah. Dia dah boleh rasa Tuhan dia, sifat Tuhan dia. Dah tak ada dah sifat munafik. Kita mula mengenal Allah. Hati kita rasa. Maka dalam kenyataan, dalam perkara ini, tidak siapa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui keadaan ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Taala, di sinilah kita lihat zikir lisan menunjukkan hati kita masih lagi melupakan Allah. Hati kita lupa Allah, tapi lidah kita ingat Allah, lisan. Hati kita masih lupa lagi, tapi lidah kita, fikiran kita ingat Allah. Yang ini kita kena paksa. Mula-mula kena lisan. Mesti dengan lisan. Sebab tu saya minta tuan-tuan, kita kena peruntukkan masa. Apa zikir ni tuan-tuan? Zikir ni ada macam. Semua ibadah zikir. Antaranya Quran. Quran kena ada peruntukan masa. Peruntukan masa. Quran jangan kata saya nak baca satu hari satu juz. Itu cara yang salah. Ulama-ulama yang memahami Quran, dia kata satu hari bukan satu juz. Tapi kita peruntukkan masa untuk Quran. Contohnya, satu hari 1 jam. Satu hari 2 jam. Satu hari 3 jam. Selalunya para ulama, kurang-kurang satu hari 3 jam. 1 jam boleh habis 1 juz. Sebenarnya 45 minit dah habis 1 juz baca. Setengah jam dah boleh habis 1 juz kalau kita baca lancar. Setengah jam, 40 minit tu dah insya-Allah habis 1 juz kalau kita baca lancar. Jadi katakan 3 jam, mana satu hari 3 juz. Setiap 10 hari khatam. Setiap 10 hari khatam. Ini kebiasaan para salafus salih. Kebiasaan. 10 hari khatam, 10 hari khatam. Mana satu bulan tu dia ada 3 kali khatam. Nak sebut. Jadi Quran contohnya salah satu zikrullah. Salah satu. Kita peruntukkan. Jangan kita kata satu hari, one day, one juz. One day, one juz ni kita dah bataskan diri kita dengan 1 juz. One day, 1 hour. 2 hour. 3 hour. Kalau 3 jam, 24 jam, kan? 1/8 hari. 1/8 daripada hari. 3 jam. Masa bila 3 jam ni the best? Yang pertama, lepas subuh. Atau sebelum subuh. Yang kedua, lepas asar. Ni orang tak kacau. Lepas asar dah masa rehat. Tak kacau dah. Pejabat pun dah tutup habis. Lepas asar sebelum maghrib. Yang ketiga sebelum tidur. 1 jam, 1 jam, 1 jam, 3 jam. 3 jam dapat 3 juz satu hari. Ini contoh. Ini zikir. Ataupun zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Jadi yang pertama sekali, zikir tadi itu ialah kita zikir dengan lisan. Bila kita zikir dengan lisan, menunjukkan bahawa hati kita, hati kita sebenarnya masih lagi lalai lah. Tapi secara umumnya bila kita lisan ni dia mengingatkan hati. So hati ingat Allah lah. Gitu. Ulama sebut hakikat dia masih lagi tidak sempurna peringatan tu. Tapi bila kita sebut Allah, sebut Allah, jadi hati kita ingat Allah. Jadi masih. Jadi dia kata nombor 1, zikir lisan menunjukkan bahawa hati kita tidak lupakan Allah. Hati kita akan diingatkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, zikir batin, zikir hati. Sebelum berkata zikir batin ini, apa maksud zikir hati ini? Yang pertama sekali, ialah merupakan gerak perasaan rasa, merasai. Perasaan rasa. Ini zikir batin. Yang pertama sekali, peringkat hati yang pertama ni sebenarnya ialah rasa. Rasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bila sebut la ilaha illallah tu, hati kita boleh sebut tak la ilaha illallah? Boleh sebut. Tapi hati sebut la ilaha illallah ada perkataan tak? Ada huruf tak? Tak ada. Tak ada. La ilaha illallah kat lidah aja. Huruf tak ada sini. Jadi sebenarnya bila sebut la ilaha illallah dalam hati tu, fokusnya bukan sebutan la ilaha illallah, tapi kita sebutlah la ilaha illallah tu, kita baca kan. Tapi fokusnya pada perasaan. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok kan, satu kemalangan jalan raya.
Kita merasakan sifat Al-Jalal. Ini sifat Allah Al-Jalal. Allah ni maha menguasai. Allah maha hebat. Dia boleh menjadikan aksiden. Dia boleh mematikan orang. Dia boleh bagi sifat Al-Jalal. Jalal ni maknanya sifat yang orang tak boleh lawan lah. Macam itu. Sifat yang kita tak nak tapi berlaku kat kita. Jadi kita rasa. Jadi bila la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati juga nak rasa. Ni training, nak kena training, nak rasa. Contoh, kan, kita sakit. La ilaha illallah. Katalah sakit kaki, kita tengok kaki kita, la ilaha illallah. Kita nak rasa sifat Al-Jalal. Allah Jalal. Allah maha memaksa. Allah maha mengalahkan. Itu sifat Al-Jalal. Sifat Al-Jalal ni Allah maha menguasai segala sesuatu. Allah maha besar. Baik, jadi hati kita rasa ini kuasa Allah. Ini sifat Allah Al-Jabbar. Allah maha mengalahkan, Allah maha menyakitkan, Allah maha menyiksa. Kemudian selepas itu hati pun mula merasai. Dan hati bila zikir, hati, jika sempurnaan hati yang pertama, peringkat pertama hati ini, dia merasai sifat Allah tadi, kemudian timbul satu kesedaran. Ini saya sebut peringkat-peringkat ni, mungkin kita tak dapat lagi, tapi timbul satu kesedaran. Apa kesedarannya? Kehebatan Allah, perasaan kehebatan Allah, kita pun tunduk pada Allah. Hati kita tunduk pada Allah. Hati kita tawaduk pada Allah. Hati kita rasa rendah diri pada Allah. Rasa memerlukan Allah. Hati kita rasa memerlukan Allah. Ini sifat-sifat pejuang akhir zaman ni kena macam tu. Merasai satu kesedaran dalam hati dia dengan perasaan tadi. Perasaan dia nampak keindahan. Contoh keindahan apa? Jamal. Sifat Jamal Allah ni. Contohnya, benda yang dia suka. Tiba-tiba dia tengok anak ni yang sakit. Anak dia yang sakit, kena COVID-19. Kan? Balik rumah. Sembuh dah. Ambulan hantar balik rumah. Sembuh dah. Anak dia balik. Dia rasa seronok. Seronok. Ini sifat Al-Jamal Allah. Dia rasa seronok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini tidak ada yang membawa anak dia balik melainkan Allah. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Ini satu nikmat. Maka dia rasa apa? Dia rasa syukur pada Allah. Terima kasih Allah. Ini kesedaran. Jadi perasaan, gerakan perasaan itu, dia akan menimbulkan kesedaran. Satu perasaan kesedaran tentang sifat Allah Al-Jalal, yang maha menguasai, yang maha memaksa. Sifat Allah yang maha memaksa. Juga sifat Allah Al-Jamal, yang maha indah, yang dia suka. Dia rasa satu kesedaran. Jadi kesempurnaan zikir yang peringkat pertama ni, bila kita sebut lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita ingat Allah. Hati kita pun ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi bukan hanya sekadar kita sebut la ilaha illallah dalam hati, tapi hati kita rasa. Apa yang kita rasa? Yang pertama sifat Al-Jalal Allah. Sifat Jalal ni semua sifat yang menguasai. Allah yang menguasai. Orang tu sakit, orang tu aksiden, orang tu tak mampu, miskin, Allah yang menguasai. Sesuatu yang kita tak nak tapi berlaku pada kita, itu sifat Jalal Allah. Kita nampak. Maka timbullah bila rasa itu daripada Allah, sifat Jalal Allah, maka timbul kesedaran. Kesedaran apa? Kita rasa kita, ya Allah, Engkau yang maha besar. Kita rasa ketundukan, ya Allah, sesungguhnya aku takkan boleh hidup melainkan dengan izin Kau, dengan kehendak Kau. Ya Allah, ya Allah. Maka kita pun sabar. Kita pun tawakal pada Allah. Kita bertawakal pada Allah. Tawakal macam mana tawakal? Sebab kita tahu sifat-sifat Jalal Allah tadi kat depan. Kita nampak sifat Jalal Allah tadi. Maka kita melihat sifat Jalal tu, kita berkata tak ada tempat dah nak bergantung. Tak ada tempat nak berharap melainkan Allah. Itu kesedaran. Kesedaran inilah disebut tarbawi. Zikir yang tarbawi. Ini baru zikir di hati. Jadi maknanya daripada zikir ni, ataupun daripada perkara yang kita nampak ini, maka berlakulah satu transformasi. Maknanya zikir kita ni bukan hanya zikir, tapi kita rasa. Ni saya belum sebut fikir. Fikir belum. Saat lagi kita sebut fikir pula. Ni belum fikir lagi. Ni zikir je. Rasa. Ni saya sebut perasaan. Perasaan. Ni bukan
bukan kita teori, bukan teori, ni rasa. Kalau teori, bukan. Teori itu maknanya kita masih guna kat sini. Tak, kita nak guna hati kita. Jadi apabila kita kata zikir batin, batin ni apabila kita zikir dengan lisan, batin kita boleh ikut dan merasai al-jalal Allah, al-jamal Allah. Jamal ni segala yang kita nak, segala yang seronok, yang indah, yang kita rasa best, itulah jamal Allah. Allah ni maha indah, maha cantik, maha sempurna. Kalau benda yang mengongkong kita, memaksa kita, benda yang kita tak suka, benda yang kita tak nak tapi berlaku pada kita. Contohnya sakit tadi, contohnya miskin tadi. Makin tepat ni jalal Allah, sifat jalal Allah. Allah ni maha perkasa, Allah ni maha memaksa. Allah ni Tuhan yang sebenar. Aku bukan Tuhan, Allah lah Tuhan. Contoh, kan, tiba-tiba report datang kat kita, kan, tuan, kan, minta maaf sebut bisnes kita rugi. Bisnes kita rugi. Kenapa rugi? Sebab kilang terbakar. Kilang terbakar. Production kita kilang terbakar. Kilang tu harganya 100 juta. Dalam lagi ada 100 juta. 200 juta. Katalah. Datang report kata, tuan, ada berita sikit. Kenapa? Kilang terbakar, tuan. Kilang terbakar. Macam mana boleh terbakar? Tak tahu, tuan. Allah izin, dia kata. Orang tu beriman. Kita tadi sedang ucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maka rasa hati apa? Dia bukan rasa terkejut ke, terkejut dari sudut rasa rugi apa, tak. Dia rasa, ini sifat Al-Jalal Allah. Allah menguasai. Aku tak nak kilang aku terbakar. Aku tak nak bisnes aku lingkup, bisnes aku rugi. Tapi Allah bagi rugi. Allah bagi dia terbakar. Jadi dia rasa Al-Jalal. Ini sifat Allah Al-Jalal. Rasa sifat Allah Al-Jalal. Maka ketika itulah dia sedar akan diri dia lemah. Ya Allah, Engkaulah yang memberi rezeki dan Engkaulah yang mengambil apa yang Kau beri tadi. Dia rasa. Maka hati dia ada satu kesedaran untuk dia, kan, duduk di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hati yang akan bebas daripada serangan-serangan syaitan, serangan-serangan sistem Al-Masih Dajjal. Hati yang boleh dihubungkan dengan Allah. Ni saya tak sebut fikir lagi, fikir sekali lagi. Ni bukan fikir, ni bukan teori. Hati rasa. Kalau kita tak boleh rasa, maknanya hati kita sakit. Hati kita sakit. Kena bersihkan hati sungguh. Kena banyak lagi zikir. La ilaha illallah. Kena banyak baca Quran. Banyak lagi. Kalau kita tak boleh rasa, sepatutnya kita boleh rasa. Tapi kalau tak boleh rasa, maknanya hati kita ni masih keras. Tapi tak apa. Kita teruskan proses. Ini proses ni. Saya cerita proses dia. Macam mana proses zikir itu menjadi zikir yang tarbawi. Zikir yang boleh mendidik. Zikir yang boleh membentuk diri kita. Kekuatan. Dan zikir yang boleh membebaskan kita daripada serangan-serangan Al-Masih Dajjal. Serangan-serangan sistem yang menguasai hati kita hari ini. Sehingga hati kita sakit. Hati kita mati. Wa'iyazbillah min zalik. Kemudian selepas itu, meningkat lagi. Zikir itu menjadi zikir yang kepada, nak sebut kat sinilah, zikir roh. Saya tak nak detail sangat tentang zikir ni. Dia panjang. Kemudianlah insya-Allah. Zikir yang roh, jiwa kita. Maka apabila kita dah mula merasai dan kita mula menyedari akan sifat kekuatan Allah Al-Jalal yang menguasai manusia, menguasai seluruh makhluk, dan sifat keindahan Al-Jamal Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah jiwa kita akan mula menyinar, mula ada cahaya. Perasaan kita tu akan mengeluarkan cahaya iman. Akan mengeluarkan cahaya iman. Dan cahaya inilah akan menjadi sumber kekuatan. Sumber kekuatan kepada seorang yang beriman kepada Allah. Maka jadilah dia seorang yang berani. Walaupun dia orang yang lemah, fizikalnya lemah. Jadi dia orang yang sihat. Walaupun fizikalnya disentuh dengan penyakit. Walaupun fizikalnya sakit, tapi dia kuat dengan kesihatan hati dia. Hati dia boleh menguasai kesakitan-kesakitan yang ada pada fizikal. Sebab itu tuan-tuan, saya beri contoh. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam solat malam,
Sampai kata orang bengkak-bengkak kaki. Sampai sahabat kata bengkak kaki Rasul. Bengkak maknanya lama sangat berdiri. Tak sakit ke? Sakit. Tapi apabila jiwa menguasai fizikal, maka kesakitan itu tak ada apa-apa lah. Lebih kurang gitulah. Bukan kata tak sakit, sakit. Tetapi kenikmatan berhubung dengan Allah tadi menjadikan dia menjadi seorang yang kuat physically. Jadi dari situ dah dia akan ada peringkat-peringkat dia. Saya tak nak pergi dalam sangat sebab saya nak kita buat santai-santai saja. Dan akhirnya sampai satu peringkat, akhirnya kita akan sampai satu kualiti yang paling tinggi yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, akan membawa kepada kekuatan yang akan membawa kepada mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi macam mana nak mengenal Allah? Kita dah bincang tauhid af'al yang lepas. Kita dah bincang. Apa kita bincang? Mengenal Allah. Mengenal Allah, kita tengok semua ni perbuatan Allah. Semua ni perbuatan Allah. Tanda-tanda perbuatan Allah. Ni orang yang dalam tarbiyah, dia melihat sesuatu, dia akan kata, ini dengan izin Allah. Benda ini berlaku dengan keizinan Allah. Benda ini berlaku dengan sifat jalalnya Allah yang maha perkasa, maha menguasai. Ini yang berlaku, ni sifat Allah Jamal. Allah yang maha indah. Bagi kita rezeki, bagi kita makan, ni Jamal. Sifat cantik, indahnya Allah. Yang satu lagi Jalal. Sifat Allah menguasai kita. Jadi kita melihat dua aspek ini, dua-dua kita boleh hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita tengok peringkat-peringkat dia. Saya sambung sikit lagi sini. Maka zikir ini akan menuju kepada mengenal Allah. Baru kita boleh kenal Allah. Jadi barulah bila kita baca nama-nama Allah tu, asma Allah, sifat Allah tu, dia akan memberi kesan pada kita. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Bila kita baca tu, Allah SWT yang maha mengetahui yang ghaib, yang maha mengetahui yang zahir. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Allah SWT dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan dia Al-Malik. Dialah raja, penguasa, pemilik pada segala-galanya. Maka kita mula kenal. Mula kenal. Al-Malik kita baca, oi, hati kita rasa. Al-Quddus kita baca, Allah Maha Suci daripada kelemahan, kita rasa. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, As-Salam, kita rasa semua sifat-sifat Allah. Semua kita rasa. Akhirnya kita akan mula menjadi hamba Allah. Baru kita boleh berubudiah dengan dia. Baru kita boleh berjalan. Barulah serangan datang, Dajjal datang, serangan datang, sistem datang. Kita nampak nilai kita ada Al-Haq. Ayat yang saya baca tadi, nilai kita menjadi nilai Al-Haq, nilai Allah. Allah nilai kita. Bukan lagi nilai tipu daya Yahudi dan Nasara. Kita nampak Al-Haq dan batil. Kita nampak ini batil. Kita nampak yang ada yang benda-benda tak betul, kita nampak tak betul. Baik. Jadi zikir yang begini baru dia boleh menuju kepada makrifat. Boleh menuju kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan yang pertama kepada seorang Al-Mahdiyin, hatinya kuat sehingga akhirnya boleh redha pada Allah. Boleh bergantung pada Allah. Boleh sayang pada Allah. Boleh berharap pada Allah. Ar-Raja, baru boleh sampai sifat-sifat ni. Baru boleh sampai. Jadi kita ni tak lagi bergantung pada makhluk. Tidak lagi sayang pada makhluk. Bukan tak sayang kita buang dia. Tak, anak kita sayang. Isteri sayang, suami sayang. Tapi sayang kepada makhluk tadi dalam rangka sayang kepada Allah. Maka kita tengok anak kita, kita marah anak kita sebab anak kita buat apa? Buat benda yang melanggar perintah Allah. Sebab kita sayang anak kerana Allah. Kalau tak, kita sayang, kita bagi je duit. Bagi je apa. Kau nak buat apa, buatlah. Kita tak kisah. Sebab tu hari ni kita tengok orang tua-tua, saya kesian kadang-kadang. Ada makcik-makcik tua, pakcik-pakcik tua, kadang-kadang dia menangis. Dia tanya soalan. Dia kata, Ustaz, dia kata, macam mana saya nak buat anak saya? Allah akan tanya tak anak saya ni macam mana? Kenapa anak makcik?
Anak saya ni semayang pun tak. Anak saya ni minum arak. Anak saya ni buat macam-macam. Menangis. Yelah, dia dapat kesedaran dah tua dah. Lepas pencen baru dapat kesedaran. Anak dia tak sempat nak didik. Maka macam mana nak buat, Ustaz? Tiap-tiap malam saya menangis tengok anak saya. Tiap-tiap malam. Dia ada kesedaran tapi anak dia tak kisah. Ni nak sebut kat sini. Sebab sebelum ni dia tak kenal kasih sayang Allah, tak kenal. Bila dia dah tua mungkin dia baru kenal. Tapi anak dah terlepas. Anak sistem dah ambil dah. Yahudi dah ambil dah anak kita. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Anak-anak kita ni Yahudi dah ambil ke? Nasrani dah ambil ke anak-anak kita ni? Ataupun saudara-saudara kita? Ataupun masih lagi Islam, bersama dengan Islam? Ini kita nak kena tanya ni. Kita kena tengok, kita kena kuat, baru kita boleh buat, insya-Allah. Baik. Jadi macam mana nak meningkatkan sikit, saya sambung sikit lagi. Maka saya ulang. Zikrullah ni ialah cara nak membersihkan jiwa. Selain daripada jaga makanan, jangan makan yang haram. Jangan buat benda yang haram. Makanan haram ni tinggalkan tuan-tuan. Tolonglah jaga. Antara benda yang merosakkan amalan kita, kita tak jaga makan. Kita bertaubat, kita berzikir, tapi makan kita tak jaga. Makan sebarang kita makan. Tak kisah siapa yang masak, siapa yang buat. Maka seolah-olahnya kita bersihkan hati kita. Selepas tu, kita cuci dengan air longkang. Kita nak bersihkan hati kita. Kita nak bersihkan kereta kita. Nak bersihkan pakaian kita. Tapi kita cuci dengan air longkang, air najis. Begitulah orang yang makan makanan-makanan yang haram. Jadi dia tidak akan bersih. Walaupun kita dah boleh bertaubat. Tapi taubat kita tu dicuci pula dengan air longkang. Itu kena jaga. Baik, yang ini dia suruh buat makanan ni jagalah. Saya sebut sini, tuan-tuan tengok balik makanan kita. Kalau boleh janganlah makanan yang kita ada syubhat. Tinggalkan. Sebab dia ada kesan dalam hati. Kenapa kita susah nak khusyuk? Susah nak zikir, susah nak dapat mustajab. Doa tak mustajab bila kita ada benda yang haram dalam diri kita. Baik. Jadi zikir maknanya kita ingat. Ni saya nak buat satu konsep yang baru pada tuan-tuan. Lepas ni kita akan tenang insya-Allah. Zikir maknanya mengingat. Maknanya kita mengerti. Kita kenal Allah. Kemudian selepas kita mengingat itu, kita nak rasa. Ini proses dia. Nak rasa. Ingat maknanya kita tengok sesuatu, ini perbuatan Allah. Zikir. Tengok sesuatu, ini perbuatan Allah. Ini kuasa Allah. Ini rezeki daripada Allah. Contoh, kita tengok, ingat. Kemudian kita nak rasa. Rasa inilah maksudnya. Ini jalan taqarrub kepada Allah. Kalau kita sekadar ingat, kita tahu kita makrifat Allah, kenal Allah lah. Saya suruh ingat tadi, kita berfikir. Tapi tak rasa. Maka kita belum taqarrub dengan Allah lagi. Belum sampai al-muqarrabin, belum. Berjalan menuju ke Allah ni belum lagi. Kita baru ingat. Jadi rasa itulah merupakan satu perjalanan untuk taqarrub dengan Allah. Ini maknanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita dekat dengan Allah, maknanya pahaman kita, keyakinan kita tertingkat, sikit-sikit tertingkat. Maka itu kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita al-muqarrabin. Kita menuju kepada al-muqarrabin, orang yang didekatkan dengan Allah. Dan al-muqarrabin ni tuan-tuan, kalau dalam syurga ni, tingkat yang tinggi, yang atas, di Jannatul Firdaus, dan seangkatan dengannya, mungkin bawah sikit daripada tu, al-muqarrabin ni insya-Allah orang yang akan bertaubat dan tinggalkan dosa. Dia tak buat dah dosa. Kalau kita setakat ingat Allah, contohnya kita semayang, tapi kita ingat je gitu semayang, tapi belum rasa lagi. Maka semayang kita tak boleh mencegah dosa lagi. Habis semayang boleh buat dosa. Habis semayang mata kita berdosa, telinga kita berdosa, lidah kita berdosa. Kan, hati kita pun boleh dosa lagi. Kan? Ini tahap zikir ni, kita kena faham ni. Ini adalah zikir yang tarbawi. Saya sebut zikir yang tarbawi. Zikir yang boleh mendidik, yang membina kekuatan al-mahdiyin di akhir zaman.
Dan kemudian bila kita dah mula dekat dengan Allah, akhirnya kita akan sampai kepada Allah sebagai wasilin. Apa maksud sampai? Sampai ni bukanlah makna tempat, bukan. Nanti saya akan bincang tajuk al-wasilin ni, saya akan bincang. Kita bincang yang mula-mula dulu, nanti pening kepala kita. Baik, apabila mula takarub dengan Allah, mula kita sampai pada Allah, mula dekat Allah, mula sampai pada Allah, maka barulah kita boleh melahirkan ubudiyah lillahi wahdah, beribadah hanya semata-mata kerana Allah. Baru lahir. Jadi kalau kita kata saya ni ikhlas, saya tolong kamu ni ikhlas, saya ikhlas dalam menolong kamu ni, saya ikhlas dalam buat ni, saya ikhlas buat masjid, tapi hati kita tak rasa lagi, lidah kita tak zikir lagi, tak boleh nak ingat Allah lagi, maka sebenarnya ikhlas tu hanya perkataan, kan? Bukan hati. Allah terima tak? Wallahu a'lam. Kemungkinan tak terima lagi sebab hati kita belum lagi. Jadi di mana ikhlas, di mana syukur, di mana sabar, di mana tawakal, di mana ar-raja bergantung, di mana al-khauf takut dengan Allah, semua itu dengan perasaan. Semua itu adalah ibadah hati. Jadi apabila zikir kita sampai ke peringkat itu, insya-Allah kita akan rasa nikmat bersama Allah. Inilah yang digambarkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan ulama lain, syurga dunia. Apabila seorang telah mengenal Allah dengan hatinya dan akhirnya mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syurga dunia. Tuan-tuan rahmat Allah, saya nak tanya dengan tuan-tuan. Sekiranya kita ada orang yang kuat yang jaga kita. Kan? Ayah anda ke Along. Apa dipanggil? Abang Long kan. Along kawasan. Itulah kan yang jaga kita. Kita pergi mana-mana ada orang jaga kita, katalah ada security, ada apa kan. Kita rasa secure. Masuk kawasan gangster pun kita ada gangster yang lebih kuat jaga kita, ataupun security bodyguard yang lebih kuat. Kita masuk tempat lain pun kita tak kisah sebab ada bodyguard yang jaga kita. Kan? Pergi mana pun kan, yang jaga kita ni komando UTK, komando 69 yang jaga kita ni, yang memang dia pakar lah bahagian pertahanan diri ni, mempertahankan kita. 10 komando jaga kita. Kita masuk kawasan gangster contohnya. Berani tak? Berani, saya ada komando jaga kita. Okey. Dalam bahagian kehidupan ekonomi pula, yang pegang kita, yang jaga kita siapa? Kan? Perdana Menteri, Menteri Keuangan, kan? Menteri Dalam Negeri. Semua menteri jaga kita. Ada berapa menteri? Saya pun tak ingat berapa banyak menteri. Katalah 30 menteri. Katalah, saya pun tak ingat berapa banyak menteri. Katalah 30 menteri. Kita ni, semua menteri jaga kita. Bukan kita jaga menteri. Tak, menteri jaga kita. Kita nak bisnes, telefon dia. Menteri Perdagangan, MITI, panggil. Aku nak ada ni lah. Boleh? Boleh. Dia buat pada kita. Kita ada masalah dengan Kementerian Dalam Negeri. Mungkin kita ada urusan dengan warga asing. Nak ambil pekerja-pekerja. Telefon warga KDN. Menteri KDN. Boleh. Datuk, boleh. Tan Sri, boleh. Tuan, boleh. Menteri jaga kita. Bukan kita jaga menteri. Bayangkan. Apa kita rasa? Tentu kita rasa kuat, secure. Nak buat apa pun boleh. Semua jaga kita. Tak ada duit, telefon MOF. Menteri Keuangan. Kan? Saya nak buat bisnes lah. Berapa? 1 bilion boleh? Boleh. No problem. Boleh tuan. Nanti saya uruskan. Menteri uruskan kita. Baik, nak sebut sini tuan-tuan. Kita nak bayangkan. Orang yang dijaga oleh menteri. Semua menteri jaga dia seorang. Dalam Malaysia ni dia jaga seorang. Tentulah dia boleh buat apa saja dia nak buat. Tuan-tuan, saya nak sebut sini. Kalau Allah yang jaga kita. Kalau Allah yang jaga kita. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha sempurna. Allah raja kepada segala raja. Kerajaan. Semua kerajaan dia yang miliki. Semua kekuatan dia yang miliki. Allah jaga kita. Agaknya kita rasa apa? Orang yang belas bersama Allah. Hati dia bersama Allah. Dia dah sayang Allah. Dia dah redha pada Allah. Syukur ke Allah. Sabar ke Allah. Maka hati dia menjadi hati yang paling tenang dalam dunia.
hati yang paling bahagia dalam dunia, hati yang paling cemerlang dalam dunia. Hati dia rasa hebat, walaupun hati fizikal dia pun rasa begitu. Sebab Allah jaga dia. Dia bersama Allah. Maka sebab itulah orang yang berzikir tadi, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah, hati akan menjadi tenang. Kenapa hati jadi tenang? Kita hari ni zikir, hati tak tenang. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira sampai 1000, satu hari 1000 kali. Sebut subhanallah, sebut semua. Tapi hati kita gelisah. Kenapa gelisah? Kerana kita tidak ikut proses bagaimana nak membimbing hati kita boleh merasai. Nampak? Ini kekuatan ni. Kita nak masuk bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan lagi senang kita nak proses zikir ni. Zikrullah ni. Lagi senang. InsyaAllah saya akan ulang lagi. Saya akan berdetailkan lagi. Sehingga kita akan rasa bulan Ramadan tahun ini, kita akan jadi seorang yang luar biasa. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikut proses betul-betul. Keluar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan keluar ni masih belum kiamat lagi. Mudah-mudahan Dajjal tak keluar lagi. Mudah-mudahan. Maknanya ujian besar belum sampai. Keluar bulan Ramadan, kita akan rindu dengan bulan Ramadan. Kita akan rasa bahagia dalam bulan Ramadan sampai rindu masuk Syawal. Allah menangis. Ya Allah, aku dah terlepas dah. Boleh tak nak dapat lagi sekali nikmat bulan Ramadan. Nikmat bulan Ramadan. Allah, gila, nangis. Bukan nangis sebab tak boleh balik kampung. COVID-19. Duduk kat Kuala Lumpur, mak ayah semua dekat kampung tak boleh balik. Menangis sebab bulan Ramadan dah tinggalkan kita. Ini kalau kita faham proses ini, insya-Allah kita akan rasa sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita mampu untuk menangis, ini bulan Ramadan ni sesuatu yang cukup barakah antara banyak-banyak bulan. Dan alhamdulillah kita tajuk, sebab tu saya pilih tajuk-tajuk ni. Supaya kita dapat masuk bulan Ramadan dengan proses tarbiyah yang betul. Baik. Saya minta sikit lagi tuan-tuan. Mungkin akan sambung besok. Tapi sikit lagi. Saya nak buka sikit. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kata, dia buka mata je. Dia bangun, dia buka mata. Dia dah berzikir dah. Sebelum lidah dia berzikir. Macam mana tuan? Dia kata, sebelum lidah bersebut la ilaha illallah, sebelum lidah dia bersebut alhamdulillah, dia dah berzikir pada Allah. Kenapa? Kerana bila dia buka mata dia melihat bilik dia ke, dia melihat dinding ke, dia melihat rumah dia ke, dia buka mata saja, yang dia nampak itu adalah perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Dia nampak tu keagungan Allah. Dia nampak tu adalah sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah. Maknanya sebelum lidah disebut alhamdulillah, mata dia dah berzikir pada Allah dulu. Ini orang yang telah memahami hakikat proses ni sampai peringkat dia akan berzikir 24 jam. 24 jam. Sampai hati dia tenang. Kuat. Tidak ada ketakutan dalam hati dia. Dia tidak ada panik. Tak panik. Ada masalah. Panik. Tak ada panik lah. InsyaAllah kita akan bincang besok. Macam mana kita nak sampai peringkat zikir tadi bukan hanya dengan perasaan kita, tetapi juga zikir ni menjadi suatu yang kita kata apa? Hidup kita tu zikir. Hidup kita tu zikrullah. Ini luar biasa. Sebab tu bila saya tengok ujian-ujian yang Allah beri di akhir zaman ni, Ya'juj Ma'juj, Al-Masih Dajjal, Ad-Dukhan, kan, kesusahan-kesusahan yang ada ni, kan, semua itu akan jadi kecil apabila kita ada persiapan. Bila kita ada persiapan dengan hati yang betul, dengan fikiran yang betul, dengan kehidupan tarbiyah yang betul,
Datanglah Al-Masih Dajjal. Datanglah Ya'jud Ma'jud. Hati kita, fikiran kita, kan, dah tak nampak dah Ya'jud Ma'jud tu yang kuat. Takut dah hilang takut. Dah hilang dah sifat gelisah. Sifat bimbang hilang. Kenapa? Dia melihat dengan zikrullah. Dia mendengar dengan zikrullah. Dia memegang sesuatu dengan zikrullah. Maknanya sentiasa kata Allah apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati akan tenang. Maka bila matanya dah berzikir, telinga dia dah berzikir, lidah dia berzikir, tangan, kaki dia berzikir pada Allah, maka apa lagi yang Allah akan hadiahkan pada dia selain daripada redha Allah? Di dunia ni dia hidup dalam syurga, dia rasa tenang, dia rasa kuat, dia rasa bahagia, walaupun masalah yang di hadapan itu masalah yang besar. Manusia lain nampak besar masalahnya, tapi dia ada Allah. Allah lebih besar daripada masalah itu. Maka Allah SWT ada penyelesaian. Allah SWT akan memberikan ketenangan kepada dia. Ini bekalan. Sebab tu saya tak nak cerita sangat pasal sistem-sistem serangan-serangan Dajjal ni. Saya tak nak mulakan yang itu. Saya nak mulakan yang ini. Supaya bila saya cerita lepas ini, macam mana Dajjal mengganggu, mengacau kita, macam mana mungkin kita kena penjara, mungkin kita kena tangkap, mungkin kena bunuh dengan Dajjal kalau datang kat tempat kita. Atau Ya'jud Ma'jud, mungkin kita kena makan. Mungkin kita kena tikam. Wallahu a'lam. Segala masalah-masalah tu dah ada alasan, dah ada alas lah. Dah ada dia punya apa? Dia punya baju yang kan menjaga kita. Kita mulakan yang ini. Dan Alhamdulillah Allah izin kita dah masuk Ramadan. Lagilah insya-Allah, mudah-mudahan barakah bulan Ramadan itu akan menjadikan kita ni lebih mudah, lebih cepat dapat, lebih cepat faham daripada bulan-bulan yang biasa. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya cakap banyak. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan menjadi satu kekuatan pada kita. InsyaAllah. Kalau saya cakap terlalu laju atau saya cakap tercepat, ulang balik tengok rakaman. InsyaAllah. Pelan-pelan. Cuba catat pelan-pelan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Maka gembiralah kerana Allah sayang kepada kita. Dan Allah pilih kita untuk dapat ilmu-ilmu yang insya-Allah amat bermanfaat, terutamanya di akhir zaman. Ilmu-ilmu ni yang Allah ilhamkan pada kita semua, yang Allah berikan pada kita semua, taufiknya, hidayahnya. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada dia. Semua daripada dia. Ini tanda Allah sayang pada kita insya-Allah. Maka insya-Allah kalau ada kesempatan besok malam kita masih ada lagi satu hari lebih kurang sebelum masuk Ramadan. InsyaAllah besok malam kita jumpa. Selepas besok malam kita akan bincang macam mana cara sama ada kuliah kita nak buat masa setengah jam ke, kita akan pendekkan ke bagaimana ke, wallah nanti kita bincang insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini akan memberikan kekuatan pada kita lah, pada kita semua, termasuk saya. Saya pun nak kekuatan juga. Begitu. Jadi insya-Allah sama-sama kita berdoa supaya Allah berikan kepada kita hidayah, taufiknya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah mansur Islam wal muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna ya Allah minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa besok 9.30.